Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Sarawak Memilih. Hari ini merupakan hari pertama kempen untuk Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-12 selepas proses penamaan calon selesai pada pagi tadi, dan apa yang dikongsikan oleh pihak SPR bahawa seramai 349 calon keseluruhannya yang akan bertanding di keseluruhan 82 Dewan Undangan Negeri. Ini merupakan satu rekod juga, satu angka yang amat besar, dan lebih daripada banyak sekali parti yang menampilkan diri untuk kali ini. Saya tak silap saya lebih pada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak termasuk calon-calon bebas. Jadi apa maksud yang boleh kita baca, dan apakah strategi semua calon dan parti sepanjang 12 hari berkempen bermula hari ini. Jadi saya akan melihat isu ini dengan lebih dekat, termasuk aspirasi untuk melihat lebih ramai calon wanita. Adakah signifikan angkanya pada tahun ini? Saya akan bersama dengan Dr. Nadrawina Isnin dari Fakulti Sains Pentadbiran dan juga Pengajian Polisi UiTM Sarawak. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih. Selepas sekian lama kita berpisah. Ya, betul. 5 tahun ya. Setiap kali Pilihan Raya baru berjumpa. Baru jumpa. Kalau tak turun ke Sarawak memang tak jumpa. Ya, betul. Tapi itulah kelebihannya dengan Pilihan Raya Negeri ini. Okey, Doktor, dengan angka yang dikongsikan oleh pihak SPR pagi tadi, dengan jumlah yang agak besar, iaitu seramai 349 calon, dan kesemua calon yang menawarkan diri ini diterima borang pencalonan mereka oleh pihak SPR, dan kebanyakan kawasan akan ditandingi lebih daripada 2 penjuru, paling banyak 8 penjuru, dan parti yang bertanding juga agak meriah tahun ini. Jadi keseluruhannya dari fakta ini, apa yang boleh kita baca? Pertamanya saya juga terkejutlah ya. Contohnya parti yang sebelum ni tak keluar pun dalam media sosial ke apa, tiba-tiba dia muncul. Okey, tapi kalau saya lihat ya, ada 11 termasuk calon bebas, maknanya ialah pilihan kepada rakyat tu banyak. Okey, tetapi pada masa yang sama mungkin akan menyebabkan satu kekeliruan lah. Ya, sebab terlampau banyak pilihan. Okey, yang kita dengar tadi tentang sampai 8 penjuru, 1 dun. Ada yang juga 6 penjuru, katakan 6 penjuru ada 7 dun, 5 penjuru 24 dun. Tapi melihatkan juga dari segi demokrasi itu bebas. Ya, dan saya rasa itu yang perlu kita raikan. Betul, betul. Meraihkan satu kebebasan dari segi pilihan itu terpulang pada rakyat. So may the best person wins lah. Bagi kesemua kawasan yang ditandingi, dan melihat nisbah calon bebas sekitar 30 orang, kalau kita merujuk imbas keputusan Pilihan Raya Negeri Sarawak sebelum-sebelum ini ataupun ketika Pilihan Raya Umum untuk Parlimen, kita lihat calon bebas ini menjadi satu angka yang signifikan, iaitu angka yang boleh kita jangkakan lah. Kalau mereka tidak akan terpilih, mereka akan dicalonkan sebagai calon bebas dan seumpamanya. Tetapi kali ini dengan banyaknya parti dan banyaknya platform yang rasmi boleh digunapakai oleh setiap calon, tetapi angka 30, adakah ini satu angka yang agak minimal bagi Pilihan Raya Negeri Sarawak? Okey, kalau kita lihat yang sebelum ini lah, ada calon bebas yang menang dengan bergaya. Okey, kita bagi contoh mantan lah, dulu mantan, tapi sekarang dia bertanding balik, mantan Ali Biju. Ya, walaupun dia bebas tapi pengaruh dia cukup kuat. Mungkin saya lihat mungkin tak ramai yang menang calon bebas, dari calon bebas, tapi kalau 2-3 itu seperti yang seadanya sebelum ini, mungkin boleh memberi impak kepada pengundi, terutamanya di kawasan yang tersebut. Maksudnya lokaliti DUN itu perlu kita lihat. Betul. Dan juga bagaimana pengaruh individu dan juga ikon-ikon politik yang ditawarkan itu amat dititik beratkan oleh pemilih di kawasan tersebut. Ya, maksudnya selama ini apakah dia telah memberikan perkhidmatan yang baik? Okey, tidak menunggu sehingga pilihan raya yang seterusnya. So, kalau saya baca, apa yang saya faham adalah beliau adalah seorang yang berpengaruh di situ, telah mendapat tempat di hati pengundi. Makanya kalau tadi saya sempat juga tengok ada 4 penjuru 4 penjuru yang akan bertanding dekat di Krian, Dun Krian bagi Ali Biju.
Dan 33 DUN akan berlaku 4 penjuru. Ya. Maksudnya antara DUN yang majoriti akan ditandingi lebih daripada 4 penjuru selain daripada kawasan 5 penjuru sekitar 24 DUN. Okey, bergerak dalam masa kempen ini, dari angka yang dikongsikan oleh pihak SPR, wanita ditampilkan oleh calon ataupun parti kali ini sekitar 45 orang. Berbanding lelaki sekitar 304 orang. Jadi kalau nisbahnya itu saya rasa sekitar 6 ke 7%, kalau boleh kita katakan demikian. Agak malang kalau kita rujuk kepada parti-parti yang bertanding. Parti pemerintah misalnya hanya menampilkan sekitar 6 orang. Mungkin hanya 1 orang saja calon baru yang ditampilkan untuk kali ini di DUN Lingga. Bagi PSB ataupun Parti Sarawak Bersatu yang diumumkan semalam dan disahkan pada hari ini sekitar 10 orang. Kita tidak dapat angka ataupun nama-nama yang rasmi selagi kita tidak lihat angka yang diberikan oleh SPR, oleh seperti Parti Bumi Kenyalang, Parti Keadilan Rakyat dan Amanah misalnya. Jadi adakah 6 ke 7% bagi Dr. Nadrina yang amat dekat untuk melihat lebih ramai calon wanita ditampilkan, walau apa pun alasan mereka, nampaknya sekali lagi kita terpaksa berpuas hati sekitar 6-7% berbanding 304 calon lelaki itu? Perkiraan kasar saya tadi ya adalah dalam 12.89% keseluruhan. Tetapi kalau pergi kepada parti, okey, itu kurang lagi. Okay? Contohnya macam GPS dulunya dia 6.9%, 0.09%, tapi sekarang ini menjadi kurang kepada 4.58%. Lagi kurang. Kalau parti lain, contohnya SUPP, PRS, PDP, kosong. Tak ada wanita yang bertanding. Yang di AP, itulah kita kena tunggu dulu yang senarai penamaan calon. Betul. Baru kita tahu sebenarnya jumlah. Jumlah setiap parti. Setiap parti. Yang saya bagi ni 12.89% keseluruhan wanita, maknanya 45 wanita daripada 349 calon. Jadi akan perhalusi lagi lah nanti. Ya, kalau dari angka 12% itu, adakah Dr. Nadrina berpuas hati berbanding pemilih di Sarawak ini menghampiri separuhnya adalah wanita? Yang mereka boleh menjadi kata pun kingmaker kalau ialah wanita itu agak kenyataan yang umum. Kalau calon yang berkaliber, mengapa tidak dipilih walaupun datang dari mana-mana parti. Tetapi bagi penganalisis politik dengan lanskap geografi, demografi, kepelbagaian Sarawak ini, sudah sampai masanya kita juga lebih berani menampilkan lebih ramai calon wanita. Bukan begitu ataupun sebaliknya? Saya setuju. Dan pada masa saya agak terkilan ya, sebab saya jangkakan bahawa kalau GPS dapat mengekalkan 5 orang, ditambah lagi dengan parti-parti lain, dan sekiranya mereka menang, maka bertambahlah perwakilan wanita di dalam pembuatan keputusan. Cumanya sekarang ini terutama yang GPS ya, sebab setahu saya penjandangnya dulu memang perform lah. Memang perform. Jadi ini merupakan salah satu ciri di mana pengundi suka. Pengundi suka. Tetapi mungkin juga dari faktor usia, beliau menarik diri. Dan juga sesuatu yang saya harapkan ya, macam SUPP, PRS, PDP untuk menampilkan ramai calon wanita, tapi ini tidak berlaku, tidak berlaku. Contohnya kalau kita lihat SUPP sejak tahun 1969 ada dua orang calon, dua orang calon wanita. Dan selepas itu tahun pilihan raya yang ke 2006, 2011 ada calon wanita, seorang yang menang, tapi selepas itu tak ada dah. Tak ada dah. Maknanya keputusan calon wanita yang pada saya, mereka inilah yang banyak membantu parti. Banyak membantu parti, maknanya kerja behind the scene tu banyak, kerja di belakang banyak. Tapi kenapa tidak mereka diberi peluang untuk ke hadapan? Adakah ini isu realiti di lapangan untuk setiap parti? Mungkin kalau di AV itu agak berbeza. Mereka memang mengangkat calon wanita yang berkelulusan, ada kelayakan dan sudah diberikan pendedahan yang sewajarnya mungkin dalam pilihan raya umum yang lalu ataupun pilihan raya parlimen yang lepas, dan akhirnya apabila sampai masanya tidak tunggu lama, mereka ditampilkan sebagai calon untuk pilihan raya negeri Sarawak. Tetapi bagi
pandangan sebagai penganalisis politik, apa masalah kekangan untuk meletakkan calon wanita? Adakah mereka rasa susah kalau tak betul-betul mungkin kalah ke, ataupun mereka sudah ada andaian-andaian yang mungkin tidak signifikan untuk dijadikan sebagai alasan, sedangkan kita tahu jentera didokongi oleh wanita, kerja-kerja parti itu didokongi oleh wanita, dan ahli di akar umbi begitu ramai adalah di kalangan wanita. Jadi adakah muka yang sama itu menyebabkan kurangnya pendedahan kepada calon-calon baru, terutamanya di kalangan calon PBB misalnya? Okey, saya melihatnya bergantung kepada kepimpinan. Okey, kepimpinan di mana terutamanya kepimpinan sayap wanita. Apakah ada program yang melibatkan satu training yang khas untuk mereka ini yang boleh dijadikan kesinambungan kepada kepada kepimpinan yang sedia ada. So keterbukaan pemimpin terutamanya sayap wanita itu, dia punya keterbukaan, komitmen beliau, dan siapa juga yang dikatakan pemimpin di dalam sayap wanita itu memberi peluang tidak kepada yang muda. Okey, sebab muda ni mereka ni ada aspirasi sendiri. Okey, kalau DAP boleh mendidik, melatih yang muda-muda ini, tetapi yang muda ini kenapa tidak parti-parti lain? Okey, dan mereka telah bersedia. Jadi yang kedua ialah kadang-kala mungkin untuk ada perkara yang tidak dapat diabaikan, tidak dapat dielakkan last minute. Yang dulu kita selalu sebut parachute. Kan? Calon parachute. Payung terjun. Jadi ini juga mungkinnya berlaku. Berlaku pada masa sekarang. Padahal yang utamanya adalah bagaimana kepimpinan itu mengemudi ahli-ahlinya, dan saya percaya mereka sudah tahu siapakah calon yang bakal boleh diketengahkan. Kalau lihat dari segi training yang pernah saya baca ialah ada training dibuat, tetapi kepimpinan tu, training untuk melatih seorang pemimpin tu mungkin tidak dititik beratkan sangat. Sebab itu bila munculnya pilihan raya ni sukar untuk mencari calon. Betul. Sudah pastinya sukar. Bagi Dr. Nadrina untuk melihat pilihan yang terbaik, walaupun mungkin ada kelebihan pada parti pemerintah ataupun parti yang sudah pun mentadbir Sarawak sekian lama, kerana mereka ada resources, mereka ada jentera, mereka ada di seluruh negeri Sarawak. Jadi kelebihan incumbent itu perlu kita angkat juga, tak boleh dinafikan. Tetapi dengan kemunculan PSB, Parti Bumi Kenyalang, parti-parti baru yang berasaskan Sarawak ini agak memeranjakkan, agak memeriahkan juga. Pandangan Dr. Nadrina? Satu, pilihan kepada rakyat. Okay? Maknanya rakyat ada banyak pilihan. Cumanya dari segi dia memilih tu, contohnya parti yang baru kita dengar, yang baru kita tahu ialah Parti Bumi Kenyalang contohnya. Tak banyak cerita diwar-warkan. Okay? Jadi apakah ia dapat memberi ruang kepada pengundi untuk memilih parti berkenaan jika mereka memilih? Maksudnya ialah biasanya parti-parti ini atau bakal calon ini pergi ke field, turun ke padang untuk memperkenalkan diri mereka kepada pengundi-pengundi. Tapi untuk PBK pun sukar untuk saya cari maklumat, sebab tak ada apa-apa bahan yang boleh saya rujuk. Jadi ianya memberi satu pilihan kepada rakyat, tetapi pada masa yang sama memberi mereka masa yang sedikit untuk memperkenalkan parti kepada pengundi. Maka apakah timbul satu kekeliruan di situ? Di mana apakah pengundi itu lebih selesa dengan parti yang sudah lama, ataupun mereka hendak mengubah selera pergi ke parti yang baru? Kalau PSB itu dah biasa dah biasa kita dengar sejak 2-3 tahun lalu. Ya, betul. Mereka sudah mula berada di lapangan. Ya, betul. Tapi bukannya PBK. Jadi itulah saya kata boleh terpulang balik kepada pengundi lah. Kalau rasanya selera nak tukar yang baru, tukar yang baru. Kalau rasa dah selesa dengan yang lama disebabkan performance, disebabkan pembangunan yang dibawa oleh
penyandang yang dahulu, itu pulang pada pengundi. Okey. Ya. Adakah dengan kekangan SOP kempen dan masa berkempen agak terhad 12 hari ini dan mereka muncul dengan agresif angkanya sekitar 73 bagi PBK dan PSB sekitar 70, tetapi parti-parti yang dari Semenanjung DAP berkurangan, Amanah pun berkurang, PKR sekitar 28 kursi saja. Jadi di mana advantage bagi parti-parti ini dan di mana kekangan yang mereka perlu rebut sepanjang 12 hari ini? Pertamanya mereka ni kena ikut SOP. Okay, SOP. Saya sendiri seperti pagi tadi kan pergi tempat penamaan calon, saya tak rasa bahang penamaan calon seperti sebelum-sebelum ini. Jadi itu adalah satu SOP yang dipatuhi sebab mereka tidak digunakan untuk membawa lebih daripada 20 orang penyokong, okey, penyokong. Jadi dari segi keselamatan itu perlu kita utamakan. Mungkin dari sudut kempen itu agak bermasalah pada mereka kerana kekangan untuk bertemu secara fizikal dan betul. Ruang untuk bergerak itu terhad kepada angka-angka yang ditentukan oleh pihak SPR. Ya, betul. Contohnya ya, kalau dulu kita biasa ada calon yang pergi daripada rumah ke rumah ataupun membuat perjumpaan ceramah secara terbuka, tapi sekarang ini dihadkan. Okey, dihadkan. Jadi informasi yang perlu mereka sampaikan mungkin tidak sampai ke akar umbi, sebab kita pun risau dalam keadaan pandemik ini ya, yang menghadkan pergerakan kita. Jadi mungkin cara lain media sosial. Tapi media sosial pun tidak semua dapat ditayangkan. Okey, tak semua dapat ditayangkan. Mungkin akan ada isu di lapangan bagi calon baru, parti baru dan memberi sedikit kelebihan kepada the incumbent dan government yang menunggu ini. Okay, penyandang dah biasa cara berkempen, okey, dan ini memberi kelebihan kepada mereka. Tetapi bagi yang baru ini, mereka perlu cari platform yang memudahkan mereka untuk reach to the ground. Okey, saya dah sebut tadi tentang tentang house to house tu, kempen rumah ke rumah. Saya tak pasti sekiranya katakan SOP yang SOP tu perlu dipatuhi. Kalau dia pergi rumah ke rumah pun mungkin dari segi daripada jauh ke okay, ataupun it's like touch and go, sekurang-kurangnya mereka kenal calon tersebut. Susah juga. Susah juga. Sebab dia kena pakai mask. Ya, okay, bila pakai mask tu mereka pun tak kenal. Ya. Kerana dalam kertas undi itu muka sebenar mereka dipaparkan berbanding mereka memakai pelitup muka. Ya. Ada juga yang buat kempen ni dari rumah ke rumah melawat mereka yang sakit. Okay? Saya ada tengok dalam social media ini dan dibawa logo parti, logo parti untuk ditunjukkan kepada bakal-bakal pengundi ini. Pada pandangan Dr. Nadrina, bagaimana kita perlu mewar-warkan bahawa pilihan raya ini penting. Inilah kerajaan yang akan mereka perolehi untuk 5 tahun akan datang. Apapun alasannya, apapun polisi yang akan ditawarkan akan memberi impak dalam kehidupan rakyat Sarawak. Jadi, mengapa rakyat Sarawak perlu keluar mengundi pada 18 hari bulan, walaupun mereka yang berada di luar tu mungkin ada sedikit kekangan, tetapi kalau mereka ada orang kata pun pemikiran bahawa pilihan raya ini penting, mengapa mereka perlu pulang untuk menentukan siapa yang akan dipilih untuk 5 tahun akan datang membentuk kerajaan negeri Sarawak. Okey, saya ingat dulu ya, selalu masa ada lagu yang dinyanyikan di dalam radio, sentiasa dimainkan dalam radio, sentiasa dimainkan dalam televisyen ya, di mana diwawarkan tentang hak kita untuk mengundi. Dan ini merupakan salah satu daripada demokrasi, proses demokrasi yang melibatkan kita ini pengundi ada hak untuk bersuara dalam erti kata ballot paper tersebut. Jadi kita harus bangga sebab kita telah melakukan tanggungjawab kita memilih mana-mana calon, sama ada kalah menang itu lain cerita. Yang penting adalah kita turun untuk mengundi dan memastikan bahawa hak kita bersuara itu dalam bentuk kertas undi itu telah pun
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dari pengamatan Dr. Nadrawina lama di Sarawak dan berada di lapangan, untuk Pilihan Raya 2021, adakah semangat orang Sarawak untuk mengundi masih kuat, ataupun mereka dingin, ataupun mereka ada fatigue politik seperti juga apa yang berlaku di Melaka baru-baru ini? Itu yang merisaukan saya, sebab angka kurang daripada 7% itu mungkin mempengaruhi juga, sebab orang masih takut untuk keluar. Ada ramai yang rakan-rakan yang saya lihat bahawa mereka seolah-olah macam suka hatilah, suka hatilah. Tetapi kita tak tahu pada saat-saat yang terakhir di mana mana-mana parti, mana-mana calon yang menjalankan kempen yang mungkin boleh menarik balik minat-minat mereka ini. Sebab kita perlu faham bahawa kesan daripada pandemik ini adalah isu kesejahteraan hidup rakyat, terutama dari segi ekonomi. Kelangsungan hidup mereka, yang bagi mereka itu lebih penting, isu itu lebih penting daripada melihat kepada apa yang akan berlaku. Tapi saya percaya kalau mereka boleh ditarik perhatiannya, mungkin akan lebih daripada 70%. Adakah tidak terlambat untuk mengajak mereka balik dalam masa 12 hari ini, sedangkan kita tahu Dewan Undangan Negeri Sarawak ini sudah pun terbubar lama dan dengan darurat saja sebab itu dilanjutkan. Jadi kalau itu maksudnya intensiti ataupun niat untuk pulang membang undi itu masih dingin rata-rata di kalangan rakyat Sarawak, terutama yang berada di luar Sarawak. Okey, itu dari segi yang saya perhatikan lately is tentang isu tiket tadi. Ada yang kata tak nak datang, ada yang kata ada tak yang calon-calon ni membayar tiket mereka sebab harganya pun mahal, melambung tinggi. Jadi kita terpulang balik kepada pengundi lah, mereka ada hak, mereka ada hak untuk mengundi. Sekiranya keluarga boleh mempengaruhi ataupun mana-mana individu yang boleh mempengaruhi, memberitahu mereka bahawa mengundi ini bukan setakat diutamakan oleh mereka yang di dalam parti tetapi juga di luar parti, termasuk khususnya pengundi-pengundi itu sendirilah, sebab mereka non-partisan. Mereka non-partisan, ada yang mengambil tahu, ada yang dah tahu. Jadi pada saya bebas untuk mereka pilih calon yang mereka rasa boleh membawa, mengetengahkan isu-isu di hadapan. Termasuk juga persepsi anak muda begitu? Persepsi anak muda, kenapa? Ya, mereka dingin kepada politik Sarawak ini ataupun mereka akan turut membang undi nanti? Okey, pengundi muda ini, isu yang saya lihat adalah tentang undi 18. Mereka agak kecewa sebab tidak dapat mengundi. Mereka dah excited, sebab sebelum ini tahun lepas dah dinyatakan tentang undi 18, tetapi tiba-tiba tidak dibenarkan. Mungkin akan ada impaknya nanti. Adakah saluran pengundi muda ini akan turun seperti mana yang kita harapkan ataupun sebaliknya? Terima kasih Dr. Nadrawina Isnin dari UiTM Sarawak. Itu saja untuk agenda awani bermula hari ini, hari kempen hinggalah 12 hari mendatang. Terus bersama saya Nazri Kha dari Riverside Majestic Astana Wing untuk agenda awani Sarawak Memilih.